Yang aku sangka ni aku masuk syurga. Tapi aku diarahkan masuk neraka. Lalu, bila Allah Subhanahu, aku sangka kamu ni pemurah dengan aku. Kamu ni pemurah dengan aku. Lalu Allah Subhanahu Taala jawab, kamu ni benar. Kamu benar. Lalu diperintahkan dia kembali masuk ke dalam syurga Allah. Maknanya, mengharapkan tu pada Allah tu besar. Sampai peringkat harapan tu pun, kita letak satu harapan pada Allah. Untuk kita ni masuk syurga, pun layak masuk dalam syurga Allah SWT. Tu nak sebut sampai tahap tu lah. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada hamba ni. Allahu Akbar. Kita ni sangka buruk je pada Allah. Yang tu yang jadi rosak tu. Yang nak sebut banyak kali kan. Di antara benda yang kena jaga sangat, sangka baik pada Allah. Sangka baik pada Allah. Jangan buruk sangka pada Allah. Ramai orang kita ni, dia jadi menyalahkan Allah. Segala-galanya nak salahkan Allah. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, pertamanya kita syukur pada Allah kerana kita dah berada pada hujung tahun dalam kalender Islam. Kira-kiranya pada hari ini kita berada pada 1 Zulhijjah, di mana tarikh yang kita berada ni, ulama-ulama sebut sama besarnya dengan 1 Ramadan. Yang orang kita tak perasan sangat terhadap hari-hari yang boleh jadi kerana kita tak perasan ini, karenanya kita tak nampak kebesaran hari raya Aidil Adha. Tetapi kita nampak besarnya raya Aidil Fitri yang menyebabkan kita tak terasanya 1 Zulhijjah ini. Allah dia nak jadikan Aidil Fitri, Allah jadikan pada kita Ramadan. Allah bila dia nak jadikan Aidil Adha, Allah jadikan 1 Zulhijjah. Ini ulama-ulama sebut demikian. Berdasar pada hadis Rasulullah banyak sangat cerita tentang kelebihan pada 1 Zulhijjah ini. Start daripada hari ini, kita diminta supaya menanamkan niat ataupun meletakkan azam untuk memperbanyak dan mempertingkatkan amalan pada diri kita ni. Dan pada masa yang sama, bagi orang yang nak melakukan ibadah korban, disunatkan pada dia untuk dia tidak memotong kuku. Dia nampak dalam pada diri dia ni, dia tidak membersihkan misai janggut dia dan sebagainya. Dibiarkan begitu saja sampai bila? Sampai pada dia melakukan ibadah korban nanti. Ini dengan tujuan nak tunjuk bagaimana dianya benar-benar mengharapkan keredaan Allah dalam hidupnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang kita bincangkan pada hari ini pun sama juga, mengenai tajuk mengharapkan keampunan Allah pada hari kiamat, di saat mana kita memerlukan sangat yang disebut dengan keampunan daripada kesilapan kita. Sebenarnya yang nak dapat yang keampunan Allah sebegini ni, ulama-ulama sebut mestilah kita di atas dunia ni sentiasa dalam keadaan merendah. Jangan kita menyombong, jangan. Tetapi kita belajar untuk kita jadi orang yang kita rasa diri kita ni tak ada apa-apa. Jangan kita rasa kita ada apa-apa. Bila kita rasa kita ada apa-apa, senang kata, yang menyebabkan kita ni senang untuk jadi sombong. Senang untuk kita ni membesar diri. Akhirnya payahlah kita dapat keampunan Allah. Keampunan Allah ni yang kita perlu sangat daripada diri kita. Terutama waktu mana kita sampai di perkampungan akhirat Allah.
Tak ada dah perkampungan lain. Kecuali perkampungan yang satu tu je yang kita kena sampai. Iaitu di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sampai di padang mahsyar, kita nak sangat supaya Allah ampunkan semua kesilapan kita. Ini tajuk yang kita bincangkan ini. Masih lagi cerita tentang suasana orang yang dihumban ke dalam neraka. Kemudian ditarik dengan keampunan Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Tapi walaupun nak masuk syurga tu, ada juga lagi yang sombong pada mereka tersebut. Ada di kalangan mereka demikian. Ini cerita yang disebut oleh Hilal bin Sa'id berkata. Hilal bin Sa'id dia sebut, diperintahkan Allah Ta'ala untuk mengeluarkan dua orang lelaki daripada neraka. Satu peristiwa yang terjadi, di dalam neraka tu Allah perintahkan dua orang lelaki keluar untuk dijadikan cerita. Nak dijadikan satu peristiwa yang patut kita ambil pengajaran pada kita semua. Bila dia keluar saja daripada neraka, Allah berfirman pada keduanya. Allah mula sebut pada kedua ni. Bagaimana tempat tinggal yang kamu semua lihat? Kamu nampak macam mana? Kamu nampak sekarang bila keluar. Ditanya pada pemuda tu, kamu nampak tempat dalam syurga ni macam mana? Lalu pemuda ni, keduanya mereka menjawab tempat tinggal yang buruk disebut. Dia gambarkan demikian. Tempat tinggal yang buruk. Sama ada dia sebut tentang neraka yang buruk, ataupun digambarkan tentang syurga tu yang buruk. Cuma tak dijelaskan lah. Bila sebut begitu, Allah Ta'ala berfirman, itu adalah apa yang dilakukan oleh kedua tangan kamu semua. Sebab apa kamu masuk neraka? Sebab kedua tangan kamu tu lah. Yang kamu nampak jadi buruk tu, syurga tu kenapa? Sebab kedua tangan kamu juga. Senang ceritanya. Kamu tak nampak benda tu baik. Kamu nampak benda tu buruk juga pada diri kamu. Kerana kesan daripada diri kamu. Kamu masuk neraka tu pun sebab kedua tangan kamu. Kemudian kamu nampak syurga ni pun sebab nampak buruk syurga ni pun kedua tangan kamu juga. Disebut demikian. Aku tidak melakukan aniaya kepada para hamba aku. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku tak aniaya hamba-hamba aku ni. Kemudian diperintahkan untuk mengembalikan mereka ke neraka. Dah elok, dah patut masuk dalam syurga. Tiba-tiba dikembalikan. Allah kata, balik semulalah mereka ni ke dalam neraka. Disuruh demikian. Salah seorang daripada mereka berpaling. Dan yang lain melambatkan pergerakan. Seorang tu paling terus. Jalan terus nak masuk dalam neraka lah. Nak dihumban dalam neraka balik. Seorang lagi jalan perlahan balik. Letih nampak. Layu baliklah dia, sepatutnya semangat dah masuk syurga balik ni. Patutnya demikian. Maka diperintahkan untuk memanggil mereka kembali. Dan bertanya keadaan mereka. Panggil balik. Mereka, katanya Allah, panggil baliklah. Nampak macam tak bermaya nak masuk neraka ni. Kemudian dalam keadaan begitu dipanggil balik mereka. Orang yang berpaling berkata, aku telah memberitahu keadaan orang yang penuh kemaksiatan dan aku tidak mahu mengemukakan pada kamu buat kali kedua kalinya. Ini orang yang paling tadi. Yang jalan laju tu dia kata, aku dah tahu dah maksiat memang kesudahan neraka lah. Dia senang pada dia. Orang yang melambat-lambatkan pergerakan pula berkata, aku bersangka baik pada kamu ya Allah, agar kamu tidak mengembalikan aku ke neraka sesudah mengeluarkan aku daripada sana. Yang aku ni ya Allah, aku ni jadi lambat je balik ni, nak dihumban balik ke neraka ni kenapa? Kerana aku bersangka baik dengan kamu ya Allah. Sekarang aku dah bersangka baik dengan kamu. Aku bersangka baik supaya aku tidak dikembalikan balik ke neraka. Lalu Allah keduanya diperintahkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ditangguhkan balik daripada dihumban dalam neraka ni. Allah sebut dua-dua ni masuk balik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah selamat. Tapi jangan kita jawab moga-moga kita lah tu kata saudara. Jangan kita pula jawab demikian. Moga-moga kita lah tu yang dua orang tu, jangan. Nak sebutnya keadaan yang berlaku di suasana di neraka tu berbagai-bagai keadaan manusia yang betul-betul mengharapkan keampunan Allah. Dan dia nak supaya Allah lah yang boleh menyelamatkan dia daripada suasana keadaan yang berlaku itu. Penulis mengatakan bahawa riwayat ini diriwayatkan secara marfu' oleh Tirmizi, Abu Isa dengan makna daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat hadis lah. Hadis ni sampai tak sampai pada Rasulullah disebut marfu' sampai, bukan mauquf yang terputus, tidak. Baginda bersabda,
Ada 2 orang lelaki yang masuk neraka amat kuat jeritannya. Rasulullah cerita ada satu lagi peristiwa dalam neraka, 2 orang dihumban ke dalam neraka tu dalam keadaan menjerit sekuat mungkin jeritan dia. Maka Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah mereka berdua. Allah Ta'ala sebut, keluar mereka berdua. Kuat sangat bertempik ni. Bertempik meraung dalam neraka. Keluar mereka berdua ni. Lalu mereka keluar. Mereka dikeluarkan. Ditanya pada mereka, mengapa kamu semua menjerit dengan amat kuat? Maknanya demikian. Kamu ni orang lain, padan-padan sudahlah. Bertempik yang kamu ni meraung sehabis-habis raungan ni. Kenapa kamu jadi demikian? Mereka menjawab, kami melakukan agar kamu mengasihi kami, ya Allah. Dia sebut demikian. Kenapa bertempik ni? Nak suruh kamu kesian pada kami lah, ya Allah. Kalau tak bertempik macam ni, kamu tak pandang pada kami. Yang menyebabkan dia pun bertempik meraung sekuat mungkin. Bila tanya kenapa meraung sekuat mungkin ni, dia jawab, nak suruh Allah pandang pada kami. Allah Ta'ala berfirman, aku merahmati kamu semua dengan mengeluarkan kamu semua. Maka cari tubuh kamu semua di dalam neraka tu. Lalu yang ni alim ulama kata maknanya, bila keluar tu, tak keluar sekali dengan tubuh tu, tak. Tapi keluar tubuh yang lain. Dia panggil. Tubuh yang ada tu, tak dalam neraka. Cuba cari balik. Lalu keduanya pergi mencari tubuh mereka. Salah seorang menemui tubuhnya dan dijadikan tubuh itu, dipegang tubuh itu dingin dan selamat. Sedangkan yang lain tidak menemui tubuhnya. Allah Ta'ala berfirman padanya, apa yang menghalang kamu mendapat tubuh kamu seperti teman kamu ini? Yang kamu tak jumpa tubuh kamu ni kenapa? Seorang lagi ni. Dia menjawab, ya Allah, aku tidak mahu kamu mengembalikan aku sesudah engkau keluarkan aku daripada syurga itu, daripada neraka tersebut. Aku sengaja, ya Allah, tak cari biar tak jumpa. Cari biar tak jumpa. Dengan tujuan kalau jumpa aku takut aku masuk balik. Lalu aku tak jumpa, ya Allah, disebut. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kamu akan memperolehi apa yang diharapkan oleh kamu. Mereka berdua lalu dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmatnya. Ini maknanya macam-macam PL orang kan. PL orang ni macam-macam. Yang Allah gambarkan suasana bila ada yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuk dalam hadis ni, ada orang yang perangai macam ni. Ada yang jumpa, cari badan, jumpa badan dia, sejuk je. Badan dia ni, dia dah keluar dah. Dia dah keluar dah. Tapi bekas-bekas dia tu ada lagi. Ada seorang tu tak berjumpa. Allah tanya, kenapa tak berjumpa? Dia kata, aku tak nak kalau berjumpa, aku kena masuk balik. Dia sebut macam. Supaya aku ni tak masuk balik, lalu dalam keadaan demikian aku dijadikan sebegini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu berdua masuklah dalam syurgaku dengan rahmat aku. Abu Isa mengatakan bahawa sanad hadis ini dhaif. Yang kita baca tadi, sanad hadis dia tu dhaif. Dhaif maknanya lemah. Tapi kita tanya, habis tu kalau dhaif kenapa disebut juga kat sini? Tengok ni cara adab alim ulama. Alim ulama walaupun hadis tu dhaif, dia tetap cerita juga. Dia bagi tahu juga. Dengan tujuan apa? Tujuan nak suruh kita ambil pengajaran. Ambil pengajaran. Dan lepas tu buat pertimbangan. Kerana tidaklah hadis ni maudhu'. Hadis maudhu' maksudnya hadis yang direka. Tapi hadis ni di sudut sanad dia dhaif. Kekuatan dia. Oleh kerana perawi dia dhaif, boleh jadi ada benda kekuatan matan tu ada. Jadi diterima, dipanggil. Alim ulama' disusun balik. Sama kaedah demikian pada diri kita. Orang kita ni sebut dhaif, tolak terus. Dhaif, tolak terus. Kita ni tak terus, tak boleh terima. Dia sebut demikian. Oh, macam dia pakar sangat hadis, dia panggil. Yang Imam Qurtubi ni, seolah-olah tak reti. Dia panggil demikian. Ni dia letakkan demikian. Alim ulama' disusun. Dia ada kekuatan tersendiri. Dalam kita yang belajar. Ini kitab-kitab ini sendiri. Sebab tu ada hadis yang kita berjumpa dengan hadis dhaif. Hadis yang kadang-kadang hadis yang gharib. Hadis, tapi dalam keadaan begitu, alim ulama anggap itu hadis yang mesti kita letakkan pada diri kita untuk selagi mana dia tidak bercanggah dengan akidah, boleh guna ke tak boleh guna? Boleh guna. Boleh beramal. Tambah-tambah dalam fadail a'mal. Tak jadi masalah pada diri kita demikian. Faham ke tak faham? Buat faham lah dia. Macam termenung sikit ni. Mereka berdua lalu dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmatnya. Abu Isa mengatakan bahawa sanad hadis ini dhaif kerana berasal daripada Rashidin bin Sa'ad
daripada Abi An'am Al-Afriki, seorang Afrika yang mempunyai kedudukan lemah dalam kalangan ahlul hadis. Nah ni mereka di kalangan ahlul hadis tu, dia kata orang ni tak kuat. Pandangan dia lemah sangat di kalangan ahlul hadis. Orang-orang yang ahlul hadis ni maknanya orang yang menghafal hadis. Paling-paling tidak dia ada 10,000 hadis dalam kepala dia. 10,000 dia tu hadis ni. Bukan hadis je, Quran dah 30 juzuk dalam kepala. Quran 30 juzuk, kemudian hadis 10,000. 10,000, paling-paling tidak 10,000 hadis. Dengan ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad dia tu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anda sebut dekat Malaysia ni, kalau ada orang kata dia pakai hadis, dia bohong dia panggil. Dia pembohong, pembohong besar, dia membohong orang. Kenapa dia bohong? Kerana dia sendiri hadis pun dia tak hafal. Kemudian dalam masa yang sama Al-Quran pun dia tak hafal. Dia membohong ada orang ramai. Yang ni satu pengkhianatan terhadap ilmu hadis. Ahli hadis, orang yang ahli hadis ni dipanggil di kalangan ahli hadis, orang yang meriwayat hadis macam ni pun mereka tolak lagi. Padahal dah riwayat dah, tapi tolak lagi kedudukan. Kerana dia ni tak termasuk di kalangan dianggap orang yang ahli hadis, orang yang masyhur dalam meriwayatkan hadis. Nak jaganya kedudukan demikian. Kita ni sampai berkelahi-kelahi di Malaysia kita ni. Isu benda-benda yang demikian, mengaku orang tu mengaku, aku pakai hadis, saya pakai hadis. Kita tanya, mana bukti kamu pakai hadis? Tak ada. Bukti mana? Mana CJ, mana yang menunjukkan pengiktirafan? Tak ada. Kamu hafal ke hadis? Tak hafal. Habis itu macam mana nak sebut pakai hadis, yang mengaku pakai hadis di kalangan kita ni? Sebab tu kita kata, belajar pun tidak. Belajar daripada kulit ke kulit pun tidak. Patutnya orang belajar. Orang yang mengaku pakai hadis ni, dia kena belajar daripada muka surat pertama sampai sunan sitah tu, belajar semua tu. Semua 6 sunan. Tapi tak belajar pun. Tak pernah belajar. Pergi celup sikit, dapat PhD ke, dapat master ke, mengaku pakai hadis tu. Tipu terang-terang di kalangan kita demikian. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkan daripada neraka orang yang pernah menyakitiku sehari dan takut padaku di suatu tempat. Hadis ini dipanggil gharib. Hadis ni dianggap gharib, katanya Imam Qurtubi. Tapi ulama-ulama yang lain dia berpandangan lain pula. Tapi Imam Qurtubi dia kata hadis ni merupakan hadis yang gharib. Abu Naim Al-Hafiz daripada Ishaq bin Suwaid berkata, aku menemani Muslim bin Yasar ke Mekah selama setahun. Aku menemani dia. Aku tidak mendengar bercakap sepatah kataan pun sehingga kami tiba di Iraq. Ada orang yang jalan tak cakap sepatah pun. Tak cakap sepatah kataan pun kecuali sampai di Iraq baru cakap. Dia sebut demikian. Dia teman. Ini pelik-pelik kan orang-orang zaman sebelum daripada ni. Yang warok tu warok sungguh, tak bercakap dengan orang. Dia diam je. Selawat je. Mulut dia tu zikir pada Allah je. Cakap dengan yang teman dia tu pun dia tak bercakap. Sepatah kataan pun dia tak bercakap. Selama setahun dia cerita, aku tidak mendengarnya bercakap sepatah kataan pun sehingga kami tiba di Iraq. Tak dengar. Kalau kita tak jalan dah dengan orang macam ni, kena pelepuk je orang tersebut. Kita sebut demikian. Ada kepatut jalan tak tegur, sepatah pun tak tegur. Dia berkata, telah sampai riwayat kepadaku bahawa seorang hamba akan dibawa pada hari kiamat dan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, lihatlah kebaikannya. Lihatlah kebaikannya. Lalu dilihat kebaikannya, tetapi tidak diperolehi satu pun kebaikan. Cari kebaikan. Dikatakan lagi, lihat keburukannya. Lalu keburukannya dilihatkan, maka terdapat keburukan yang banyak padanya. Bila jadi demikian, lalu dia diperintahkan masuk ke neraka. Bila diperintah masuk neraka, dia lalu pergi ke neraka. Tetapi dia berpaling. Allah Ta'ala berfirman, kembalikan dia kepada aku. Dia berjalan nak pergi tu, tiba-tiba dia paling balik. Lalu Allah tanya balik, kembalikan balik dia pada aku. Lalu bila balik, lalu dia tanya, mengapa kamu berpaling? Dia menjawab, wahai Tuhanku, ini bukan sangkaanku terhadap kamu dan juga harapanku pada kamu, seperti keraguan Nabi Ibrahim AS. Dia kata, orang tu kata, ya Allah, aku ni
tak sangka langsung lah nak kena masuk neraka. Senang bahasa dia ni. Yang aku sangka, aku ni masuk syurga. Yang aku sangka ni aku masuk syurga. Tapi aku diarahkan masuk neraka. Lalu, bila Allah Subhanahu, aku sangka kamu ni pemurah dengan aku. Kamu ni pemurah dengan aku. Lalu Allah Subhanahu Taala jawab, kamu ni benar. Kamu benar. Lalu diperintahkan dia kembali masuk ke dalam syurga Allah. Maknanya, mengharapkan tu pada Allah tu besar. Sampai peringkat harapan tu pun, kita letak satu harapan pada Allah. Untuk kita ni masuk syurga, pun layak masuk dalam syurga Allah SWT. Tu nak sebut sampai tahap tu lah. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada hamba ni. Allahu Akbar. Kita ni sangka buruk je pada Allah. Yang tu yang jadi rosak tu. Yang nak sebut banyak kali kan. Di antara benda yang kena jaga sangat, sangka baik pada Allah. Sangka baik pada Allah. Jangan buruk sangka pada Allah. Ramai orang kita ni, dia jadi menyalahkan Allah. Segala-galanya nak salahkan Allah. Kenapa aku, ya Allah, aku kena sakit. Orang lain tu tua pada aku tak sakit-sakit. Dia sebut demikian. Kenapa aku, ya Allah? Dia mula, kenapa aku? Kena hidup begini. Dia menyalahkan Allah. Orang lain semua hidup bahagia. Tak sebagaimana aku. Ini maknanya menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan Allah pada diri kita. Anda berjumpa ada seorang perempuan. Dia umur 38 tahun. Dia sebut pada anaknya. Dia datang berjumpa dengan anak. Dia kata, Ustaz, saya ni kenapa Ustaz? Dia kata, dia menangis lah. Dia menangis. Dia sebut, saya fikir nak bunuh diri je. Nak bunuh diri je. Nak bunuh diri je. Anda tanya pada dia kenapa? Dia kata, sebab saya kena kanser otak Ustaz. Kanser saya ni stage yang keempat dah. Kanser umur 38 tahun. Kemudian anda tanya pada dia. Kemudian bila saya sakit sungguh Ustaz, saya nak bunuh diri je dia sebut. Saya sakit, saya nak bunuh diri. Saya rasa demikian. Kenapa saya nak menyalahkan Allah? Ni silap anda kata. Silap. Sebenarnya Allah dah bagi dah penyakit pada kita. Dalam hidup kita ni, sangka baiklah pada Allah. Sangka baik pada Allah. Sangka baik apa dia? Allah nak suruh kita mati husnul khatimah. Allah nak suruh kita ni mati husnul khatimah. Allah bagi tanda. Tanda apa dia? Tanda pada diri kita ni, Allah nak tunjuk sayang. Kita buat betul sebaik mungkin. Di saat inilah kita kena bersedia sebetulnya. Dalam hidup kita. Dia menangis tu. Anak kata, patutnya kita rasa bangga. Allah sayang pada kita. Bagi peluang pada kita ni. Untuk kita sedar. Bila masa kita nak menghadap depan Allah. Yang kita bimbang, kalau Allah tarik umur kita, di saat mana kita tak bersedia. Semua kita ni akan mati kan? Anda sebut. Saya akan mati, puan akan mati, semua akan mati. Cuma bila dan ketika mana? Yang saja dalam hidup kita. Kemudian, untuk apa kita nak bunuh diri? Kita senang nak masuk neraka Allah. Kita sebut ada dia. Dia pun menangis. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Baca doa. Rasulullah ajar pada kita sebut. Raditu billahi rabbah. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini kalimah yang kita mengukuhkan jiwa kita. Jangan kita ni, jadi kita ni nak menyalahkan Allah. Segala benda pada diri kita, bila kita salahkan Allah pada diri kita, bahayanya apa dia? Terhumban ke neraka kita. Bahayanya pada diri kita ni. Buruk sangka pada Allah. Jangan demikian. Berbaik sangkalah pada Allah. Letaklah semua benda yang terjadi dalam hidup kita ni. Alhamdulillah Allah bagi benda ni pada aku. Allah bagi nikmat ini dalam hidup aku. Allah bagi sebegini pada dia aku. Alhamdulillah. Jangan kita ni duduk, kenapalah aku tersalah kahwin dengan mamat ni gitu. Kita hanya seorang-seorang. Kenapalah aku terjadi begini dalam hidup. Kenapa kita nak menyalah? Nak menyalah apa? Sebutlah Alhamdulillah. Alhamdulillah hidup kita. Allah lalui perjalanan hidup kita sebegini untuk kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah suka dengan kita dan kita suka dengan ketentuan Allah. Kita ni kan pelakon-pelakon je atas muka bumi ni. Semua benda Allah dah susun dah. Semua Allah dah atur dah. Orang ni aku bagi begini. Orang ni aku bagi begini. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah sebut demikian. Aku tidak bebankan seorang itu kecuali memang sesuai dengan apa yang aku bagi pada dia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Illa wus'aha ni maknanya memang dia mampu pun pikul dalam hidup dia. Jadi kenapa yang kamu nak salahkan Allah?
dalam hidup kami. Berbaik sangka oleh Allah. Letak apa dia? Aku ni jahat macam mana pun aku nak syurga Allah. Macam mana pun hidup aku ni, bagaimanapun pengalaman lalu yang aku lalui dalam hidup aku sebelum daripada ni, aku nak pastikan aku ni ahli syurga Allah. Ini demikian. Tengok hamba Allah ni, saat mana dia sedang berjalan nak masuk dalam dihumban ke dalam neraka tu, dia boleh sebut lagi. Allah tanya, kenapa kamu paling? Dia kata, aku tak sangka aku kena masuk neraka, ya Allah. Yang aku ni, sangkaan aku pada kamu, ya Allah, aku ni ahli syurga. Dia sebut demikian. Bila dia sebut saja begitu, Allah sebut, kamu benar. Kamu benar. Sangkaan kamu tu bagus. Menyebabkan kamu dibawa balik malaikat, masukkan dia dalam syurga Allah SWT. Kadang-kadang kan, kita cakap dengan anak-anak kita kan. Kita sebut anak-anak kita kan. Kadang-kadang ada benda yang nakal yang dia buat dalam hidup dia. Kita sebut dia, kita ni, Abi tak expect langsung kamu jadi macam ni. Yang kita jangka, kamu anak yang soleh. Kamu anak yang soleh. Dia pun rasa, yalah, kenapalah terbuat benda yang tak baik. Maknanya kita demikian dalam hidup kita. Kita sangka pada setiap orang ni benda yang baik. Saya sangka, saya tak nampak yang kamu ni ada perangai yang buruk. Saya nampak kamu perangai yang baik. Tiba-tiba kenapa boleh terjadi buat benda yang ni? Pada kita demikian. Dia akan betulkan balik. Orang lain semua sangka baik untuk diri kita. Tapi kalau kita tambahkan, kita burukkan dia. Kamu ni memang perangai macam ni. Patut pun kamu itu. Sebut demikian. Dia lain. Perasaan dia kata memang aku patut pun kena buat macam ni. Tapi kalau kita kata, kamu tak patutlah buat macam ni. Kenapa? Semua orang sangka kamu ni orang yang baik. Kamu daripada keturunan yang baik. Daripada keluarga yang baik. Tiba-tiba takkan nak buat benda yang tak baik sebegini. Kita pun betulkan balik. Oh iyalah. Aku ni, mula kita nampak balik keturunan kita, keturunan yang baik. Keluarga yang baik. Hidup yang baik. Dan kita tak patut untuk kita nak buat benda yang tak baik dalam hidup kita. Hadis ini dimarfu'kan oleh bin Al-Mubarak daripada Amra bin Malik bahawa Fadalah bin Ubaid dan Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kiamat tiba dan Allah Subhanahu wa taala telah selesai menetapkan keputusan para makhluknya, maka tinggallah dua orang lelaki dan mereka diperintahkan masuk ke neraka. Tinggal dua orang lelaki dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang daripada mereka berpaling, maka Allah berfirman padanya, kembalikanlah dia. Waktu mana nak masuk dalam neraka tu, seorang tu paling tak nak tengok neraka. Tak nak tengok neraka. Ni cerita-cerita yang suasana yang berlaku di neraka Allah. Nak masuk neraka tu. Seorang tu, daripada dua orang lelaki tu nak masuk neraka tu, seorang tu paling. Bila paling, maka Allah berfirman padanya, kembalikanlah dia. Balik semula dia. Jangan masuk neraka. Lalu dikembalikan. Allah bertanya kepada dia, mengapa kamu berpaling? Dia menjawab, aku berharap engkau masukkan aku ke dalam syurga. Aku paling ni, kerana apa dia? Kerana nak suruh kamunya masukkan aku dalam syurga. Dalam syurga. Dia menyebabkan, bila sebut saja begitu, dia lalu diperintahkan masuk ke syurga. Setelah itu baginda bersabda, Tuhanku telah memberi kurnia kepadanya, sehingga miskin pun seluruh penghuni syurga makan daripadanya. Sedikit pun ada padaku tidak berkurangan. Mereka berdua berkata, waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, jika itu tak betul, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, maka terpancarlah kegembiraan pada wajah baginda itu sendiri. Waktu mana Rasulullah cerita tentang hadis ini, rahmat Allah tu sampai peringkat betul-betul nak masuk neraka dah. Tapi dia paling tak nak tengok neraka. Dia paling tengok jalan ke syurga. Bila dia paling nak masuk ke syurga tu, Allah sebut tarik dia masuk mula dalam syurga. Bila demikian, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, aku berharap bila masuk. Kenapa kamu paling? Dia jawab, kerana aku ni letak dalam harapan aku ni mati masuk syurga. Aku mati masuk syurga. Tiba-tiba kena masuk neraka. Aku nak. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, masukkan dia dalam syurga kerana ada yang diletak harapan tadi dalam jiwa dia untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang nak sebut, binalah jiwa kita ni perasaan untuk kita ni ke syurga Allah. Dalam jiwa kita ni, dalam hidup kita ni, matlamat yang besar pada diri kita, syurga dia.
Kita ni seburuk mana pun kita, seteruk mana pun kita, biar kita je boleh sampai peringkat kita ni ke syurga juga dalam hidup kita. Jangan sampai dalam hati kita ni, tengok tak ada langsung ni aku ni masuk syurga ni. Gaya-gaya neraka aku ni. Yang kita je tak ada langsung. Pada diri kita nak pada syurga Allah. Yang ni yang jadi bahaya dalam hidup setiap orang mukmin. Kita kan kalau kita hantar anak kita ke asrama kan, kejap-kejap anak kita pandang balik kita. Kejap-kejap pandang balik. Rasa nak pergi ambil balik tu. Anak kita demikian kan. Anak kita tu kalau dia paling tengok kita mengalir mata misal contohnya. Kadang-kadang dia tak mengalir mata, kita mengalir mata dulu. Kita dulu mengalir mata. Tengok anak kita kan. Bila anak itu sayu je rasa. Rasa sayu je. Demikian. Anak gambarkan tentang Allah. Dia tengok hamba dia. Tak sampai hati dia nak humban hamba tersebut dalam neraka Allah. Tak sampai. Maksudnya Allah SWT tengok. Berianya hamba aku ni. Muka dia tu nampak sayu sedih sungguh. Nak kepada syurga. Harapnya nak kepada syurga. Nampak pada diri dia. Lalu layaklah untuk dia tarik, untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Kemudian sambung sikit lagi. Yang pertama dikatakan Allah kepada orang mukmin, dan yang pertama mereka katakan kepada Allah SWT. Ucapan apa yang akan disebut oleh Allah kepada orang mukmin? Dan orang mukmin akan kata bagaimana pada Allah? Waktu mana di pada mahsyar Allah SWT itu? Ataupun waktu mana masuk dalam syurga? Abu Daud At-Tailisi meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak daripada Muaz bin Jabal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, jika kamu semua mahu, maka aku akan memberitahu pada kamu semua yang pertama dikatakan Allah kepada orang mukmin pada hari kiamat, dan yang pertama mereka katakan kepada Allah. Rasulullah tanya sahabat-sahabat, nak tak kalau aku bagi tahu pada kamu kalimah yang pertama yang akan disebut oleh Allah kepada orang mukmin, dan kalimah yang pertama yang akan keluar daripada mulut orang mukmin sebut pada Allah SWT di hari kiamat. Di hari kiamat ni kan dia ada 3 kelompok je manusia ni. Mukmin, kafir dan munafik. Yang masukkan Rasulullah masukkan ialah mukmin. Orang mukmin ni bila sampai berada di pada mahsyar tu, Allah akan kata apa dia pada mereka tersebut. Dan kemudian mereka akan sebut apa dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat jawab terus. Mereka menjawab, "Mahu ya Rasulullah." Ya Rasulullah. Bukan sahabatlah. Kita pun nak tahu juga kan. Maknanya kita ni pun, Allah, apa dia yang macam anda pernah tak sebut pada jemaah kan? Jemaah pernah tak terfikir dalam hidup kita bila kita masuk syurga, makanan apa yang kita akan mula makan dalam syurga Allah? Makanan tamu. Masuk syurga tu, kita nak makan apa dia? Ni yang kita pun nak tahu jugalah apa dia. Di kalangan kita. Sama juga dengan yang ni. Kalimah apa yang kira-kiranya yang disebut oleh Allah pada orang mukmin bila berada di padang mahsyar Allah SWT. Lalu sahabat-sahabat jawab, ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman pada orang mukmin. Bila sampai pada mahsyar, Allah sebut pada orang mukmin, adakah kamu semua menyukai pertemuan dengan aku? Allah tanya, kamu suka tak datang? Jumpa dengan aku ni suka tak? Allah tanya soalan demikian. Lalu orang mukmin jawab, benar ya Allah, kami terlampau suka. Benar ya Allah, kami suka nak berjumpa dengan Allah. Hidup ni nak jumpa dengan Allah. Kita kan, dalam jiwa kita ni, yauma alqaq, hari yang berjumpa dengan kamu ya Allah. Bila nak berjumpa? Kerana kita hidup ni menjadi hamba pada Allah. Nak tahulah siapa dia Allah. Bagaimana Allah. Pada diri kita ni nak sangat berjumpa dengan Allah. Lalu orang mukmin jawab, ya. Allah berfirman, apa yang membuat kamu semua berkata demikian? Yang kamu sebut begitu tu kenapa? Allah tanya balik. Mereka menjawab, kemaafan kamu ya Allah. Kami kenal kamu ya Allah kerana kemaafan kamu. Kamu ni pemaaf ya Allah. Yang kedua, rahmat kamu. Yang kedua, kerana rahmat kamu. Kami tahu dah, belas kasihan kamu tu mengatasi segala-galanya ya Allah. Yang ketiga, keredaan kamu ya Allah. Orang mukmin jawab. Yang ketiga, kami nak tahu sangat ni, apa dia? Keredaan kamu. Redanya kamu ya Allah pada kami ini ya Allah. Bila sebut saja gitu Allah berfirman, aku memberi rahmatku kepada kamu semua wahai orang mukmin. Bila sebut saja begitu syurga terus. Orang mukmin. Orang mukmin bila Allah tanya,
Suka tak jumpa ni? Suka. Kenapa kamu kata macam tu? Kerana kami tahu kamu maaf. Kamu maaf, ya Allah. Yang kedua, kamu ni pula, ya Allah, rahmat kamu tu mengatasi segala-galanya. Ni kepahaman dalam setiap di kalangan kita lah. Kita ni kan bangun malam-malam, doa pada Allah. Sebut pada Allah dalam doa kita kan. Dalam Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhanku, tolonglah ampun dosaku. Kedua ibu bapa aku. Dua ibu bapa aku tu, kamu belah kasihanlah pada mereka sebagaimana mereka belah kasihan pada aku, ya Allah. Kita sebut demikian. Mengalir mata kita kan. Kita ingat keadaan yang demikian. Kita nampak rahmat Allah ni mengatasi segala-galanya. Rahmatnya Allah. Tengoklah ibu tu, macam mana pun kadang-kadang makanan dah dalam mulut dah. Saat mana anak dia tenganga lagi mulut. Tenganga lagi mulut. Keluar balik dalam mulut. Masuk dalam mulut anak. Makan. Kita sanggup. Anak ni pun telan waktu rahmatnya ibu. Malam-malam tak tertidur. Anak demam, tak tidur. Rahmat Allah jauh daripada itu. Allah, rahmatnya Allah pada diri kita ni. Kita ni dalam keadaan dosa ni bergelumang, banyaknya dosa. Tapi angkat tangan je. Ya Allah, aku ni tak boleh nak sebut dosa aku ni banyak sangat, ya Allah. Sejak daripada kecil sampai aku ni tua sekarang ni, ya Allah. Tak tahu nak sebut macam mana dosa aku, ya Allah. Cuma aku nak sebut, tolong ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Nitik air mata kita. Nitik air mata kita tu, kita sebut ujung tu. Yang aku nak sebut satu je, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Nitik tak air mata kita dengan. Saat mana begitu tu, Allah ampun dosa-dosa yang lalu. Tak sebut lagi pun. Tak sebut pun dosa-dosa kita ni. Kerana banyak sangat. Lalu keampunan Allah tu mengatasi daripada kemarahan Allah terhadap diri kita. Murahnya Allah. Kan kita tak dapat keadaan yang sedemikian rupa. Kecuali kita jadi orang mukmin. Orang mukmin ni, dia akan rasa nikmatnya dalam hidup. Dengan kerahmatan Allah dalam kehidupan ini. Kemudian demikian juga. Lalu Allah firmankan, aku memberi rahmatku kepada kamu semua. Semua kita dimasuk syurga kerana rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semualah, insyaAllah. Abu Nu'aim Al-Hafiz meriwayatkan daripada Ma'mar, daripada Zaid bin Aslam, bahawa seorang lelaki daripada umat terdahulu amat taat beribadat, namun suka membuat manusia putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kuat ibadat, tapi ni perangai dia hanya satu je. Menjadikan orang putus asa dengan rahmat Allah. Cakap, tengok Allah tak sayang pada kita kan. Asyik kita je yang kena. Tengok dia kuat amal ibadah, tapi memutuskan rasa kebergantungan pada Allah dalam hidup setiap di kalangan orang lain. Kemudian dia meninggal dunia. Orang ni meninggal dunia. Lepas pada dia meninggal dunia, dia bertanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, apakah yang ada di sisi kamu, di sisi aku ini, ya Allah? Allah Ta'ala berfirman, neraka, katanya Allah. Neraka. Yang ada sisi kamu, neraka. Bila sebut saja begitu, dia bertanya, bagaimana dengan ibadah dan kesungguhan aku dahulu? Bagaimana ibadah yang aku buat dahulu? Masuk neraka ni macam mana, ya Allah? Ibadah aku. Dikatakan padanya, di dunia kamu telah membuat manusia berputus asa daripada rahmat Allah, dan kini aku membuatkan kamu berputus asa daripada rahmat aku pula. Nah, ni habis. Satu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Buka ruang untuk Islam. Satu kita ni dengan agama, jangan kita buat menyusah yang memayah. Jangan. Yassiru wa la tu'assiru. Wa basyiru wa la tunaffiru. Permudah, jangan payah. Dalam hidup kita dengan agama ni jangan buat payah-payah. Bila kita buat payah, nanti lagi susah dalam hidup kita. Dengan agama ni, mudah-mudah dia pada diri kita. Senang-senang. Bila kita buat mudah, Allah akan permudahkan pada diri kita. Inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, semua benda yang payah tu, lepas tu akan mudah. Jangan kita buat payah-payah. Kalau kita buat payah-payah, dia akan lagi payah dalam hidup. Farhankan bila berjumpa makanan, tengok makanan tu bersih, zahir. Kemudian yang meniaga tu bersih dalam keadaan elok, semua zahir. Maka kita terimalah keadaan demikian. Jangan kita buat payah-payah. Kita tanya pula, gandum ni keluar kilang mana? Kita tanya.
Kita buat payah-payah. Nanti kita akan jadi susah dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, Islam ni, dia mudah. Permudah je pada diri kita. Bila kita permudah dalam semua urusan agama, Allah akan permudahkan pada kita di akhirat nanti. Ada orang ni, dia suka sangat memayahkan orang. Dia suka nak memutuskan perasaan orang dengan Allah. Tak boleh buat macam ni lah. Sebenarnya tak boleh. Ni, kamu nak korban kan? Kamu jangan potong-potong kuku ya. Jangan kamu nanti kan. Dia sebut. Kawan tu panjang dah kuku. Nak sebut. Padahal sunat je. Sunat je. Sunat tak potong kuku. Tapi kalau dah panjang sangat, menyusahkan, potonglah. Tapi dia buat susah tu. Kadang-kadang kan kita datang menjumpa ustaz. Orang ni sebut macam ni. Betul ke ustaz? Kadang-kadang kita berjumpa kan. Orang sebut macam ni, dia tanya pada ana, ustaz, betul ke orang ni kata tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni? Ana jawab senang je, dia seorang je tak boleh. Kita yang lain boleh. Ana jawab demikian. Dia seorang je yang susah. Agama ni mudah kan? Dalam agama, kecuali benda-benda yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata yang ni tak boleh, yang ni boleh. Yang tu tak apa. Tapi kadang-kadang ada orang guna akal dia sendiri. Dia guna cara dia sendiri. Dia kata, yang ni tak boleh, yang ni. Yang menyebabkan putus asa orang dengan Allah. Dalam hidup. Bila berjumpa macam kes pemuda yang bunuh 99 orang tu kan. Dia bunuh 99 orang. Dia berjumpa dengan seorang abid. Orang yang rajin buat amal ibadah. Dia tanya, saya telah bunuh orang 99 orang. Macam mana saya ni? Dia sebut demikian. Orang tu kata, bunuh berapa? 99 orang. Neraka lah dia sebut. Neraka terus. Dia bunuh orang tersebut. Cukup 100 orang. Cukup 100 orang. Lepas 100 orang, dia pun rasa resah lagi. Dia pun tanya orang, macam mana saya ni? Saya bunuh 100 orang dah. Orang ramai kata pergi berjumpa dengan orang alim tu. Kita jumpa dengan orang alim. Orang alim tu, dia akan cerita pada kamu. Dia pun beritahu pada orang alim tu. Orang alim kata, besarnya rahmat Allah ini mengatasi dosa-dosa kamu. Besar rahmat Allah ni kan. Dosa kamu tu banyak mana? Dia kata, dosa saya ni bunuh orang 100 orang dalam hidup. Katanya orang alim tu, walaupun sebanyak mana pun dosa kamu, rahmat Allah mengatasi daripada dosa yang kamu lakukan dalam hidup. Allah ni maha pemaaf. Dan Allah ni maha pemurah dalam hidup. Silap macam mana pun dalam hidup ni, kamu minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa kamu. Selagi mana kamu nyawa. Cuma, orang alim ni sebut, kamu pindahlah, jangan tinggal kat sini. Kamu pergi tinggal tempat orang yang soleh-soleh. Bila kamu tinggal dengan orang yang soleh-soleh, kamu akan terikut cara hidup mereka. Kita ni kan, cuba kita perhati, kita pergi ke Mekah kan. Kita pergi ke Mekah, kita tengok orang pergi semayang. Dengan kita pergi semayang. Kita terikut kan. Terikut dalam hidup kita. Kita tengok orang berkejaran. Kadang-kadang, asal pukul 4, pukul 3 tu orang dah bergerak dah. Kita pun pukul 3 bergerak dah. Jalan juga dah kita. Kenapa terikut kan? Bila kita duduk tempat yang soleh. Orang yang baik-baik. Semua orang hidup dalam keadaan fikir tentang solat. Fikir tentang solat dalam hidup. Sampai kita ni rasa nak marah pula mula-mula tu. Bila kita nak beli barang, orang nak tutup kedai. Orang nak tutup kedai. Kita nak beli barang. Kita jadi, kenapa nak tutup ni? Orang kata solat. Oh, kena solat. Tunggu je lah. Tunggu dalam kedai. Depan pintu tu sendiri. Nak sebutnya. Rela tak pergi semayang. Nak gambarkan tentang perangai kita. Tapi kita terikut tak? Terikut yang baik. Lama-lama, mula-mula tu payahlah. Tapi lama-lama, elok je kita. Kita kan, bila dekat Mekah kan, bila lepas semayang je, orang bangun semayang untuk solat jenazah pula misalnya contoh. Kita pun bangun semayang, solat jenazah je. Di Malaysia, taubat lahum tak semayang. Nak sebutnya, di Mekah tu rajin pula. Hari tu kalau solat, waktu mana solat tu tak ada solat jenazah. Dia pula tanya, tak ada orang mati hari ni. Nak sebutnya demikian. Gambaran bagaimana saya nak sebutnya bagaimana hidup ni dia akan terkesan dengan suasana yang berada sekeliling kita. Alhamdulillah lah Allah bagi pada kita nikmat ini. Nikmat kita datang belajar terkesan dalam hidup kita. Belajar pada diri kita demikian. Maknanya dalam hidup kita ni Allah kata, kalau kamu putus asa dengan aku, tempat kamu dalam neraka. Bukan kamu je. Bahkan yang disebut dengan apa dia? Bahkan
kamu menjadikan orang lain putus asa sama. Kamu menyusahkan orang lain pula. Jangan. Kita ni, katakanlah kita tak buat. Kita tak buat. Tapi jangan kita halang orang nak buat. Ni perangai yang mesti ada pada diri kita. Orang kita ni, satu penyakit yang ada pada diri kita. Kita tak buat. Tapi kita halang orang lain nak buat. Ni kerja-kerja menyebabkan masuk neraka ni dipanggil. Kalau kita sebut kerja macam ni masuk neraka, dia marah balik pada kita. Engkau jadi AJK jawatan kuasa kecil neraka ke? Dia sebut demikian. Sedap nak menerakakan orang, dia sebut demikian. Kita kata bukan kita sebut, Allah sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita demikian. Bila kamu memutus asakan orang putus asa dalam hidup. Kan ada orang kita ni elok orang susun majlis-majlis ilmu. Kemudian kita guna kuasa kita kata tak boleh majlis ilmu ni. Saya tak benarkan, tak ada permit, disebut demikian. Kita halang. Kita kata, orang semua dah susun dah, elok dah. Tiba-tiba kita nak halang. Kita nak halang pula. Dia kata, tak kisah. Yang penting saya kuasa saya, disebut. Dia sebut, ditunjuk kuasa dia demikian. Tunggu dia di akhirat, tunggu. Orang lain putus asa. Kerana apa dia? Kerana kamu yang mengajar orang supaya berputus asa dengan Allah. Dan kamu tak nak dengar kuliah. Kamu jangan halang orang pula nak buat kuliah. Ni perangai orang panggil. Perangai yang buruk yang ada di kalangan sebahagian di kalangan kita. Allahu Akbar. Salam pada orang macam tu. Sebaik nak suruh dia ingat sikit neraka tu. Dia bertanya bagaimana dengan ibadah kesungguhan aku. Dia katakan, di dunia kamu telah membuat manusia berputus asa daripada rahmat Allah. Dan kini aku membuat kamu berputus asa daripada rahmat aku pula. Andai sangat kamu atas dunia dahulu. Muqatil mengatakan bahawa Ali bin Abi Talib berkata, orang yang faqih adalah orang yang tidak menjadikan manusia berputus asa daripada rahmat Allah. Entah dunia ni, kita menggalakkan orang. Bagi galakkan pada orang. Allah sayang pada kita semua. Allah buka peluang untuk diri kita. Jangan buat macam ni. Bila kita buat macam ni, menyebabkan Allah akan jauh daripada kita. Buka ruang. Itulah orang yang faqih. Orang yang tahu tentang bagaimana hidup ini mendapat rahmat Allah. Dan tidak bertolak ansur bagi mereka untuk melakukan kemaksiatan pada Allah. Tapi dalam bab maksiat, dia tidaklah. Maksudnya, dia bertolak ansur dalam bab maksiat tersebut. Dia buka ruang. Bila orang datang pada dia, saya ni dosa macam ni. Saya buat macam ni. Ada peluang tak saya taubat? Ya, ada peluang. Kita jawab demikian. Kita tak perlu pula kita je kata, kita kata tak ada peluang. Dosa banyak sangat kamu. Kita sebut demikian. Kamu tak layak dan demikian. Tak. Dan dia jangan terlibat sama dalam buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Kemudian syurga dipagari kesusahan, perkara yang dibenci, sedangkan neraka dipagari dengan syahwat yang perkara yang disukai. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nantilah. InsyaAllah ya. Jangan lupa tuan-tuan untuk dapatkan 2 buah kitab ini. Satu kitab bagaimana untuk kematian, persiapan menjelang kematian. Satu lagi kitab bagaimana untuk menjadikan kematian kita husnul khatimah. Dalam masa yang sama juga kita sekarang ni para hadirin sekalian, kita telah buka temuduga kemasukan pelajar-pelajar baru, di mana kita buka peluang untuk mana-mana anak-anak kita yang ingin meneruskan pengajian di Ma'had Tahfiz An-Nabawi yang sedang kita bangunkan ini. Tuan-tuan boleh hantar anak-anak tuan-tuan ke tempat yang sebegini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Yang lebih besar lagi, saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank inkan saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan Alhamdulillah hari ni saya diberitahu bila kita bagi ni, tambah di Shah Alam ini, tak ada air pula. Berebut masing-masing. Ada yang menangis-nangis. Datang ambil makanan, cium makanan. Rasa seronoknya bila ada orang yang masih lagi menghargai. Dan Alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni, kita agih-agihkan. Dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini.
di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi, dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة